أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Fazana binti Mazlan. حتى نفس الاهتمام عشرة. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Salim Afif bin Baharul. يوم من الأيام حتى لوننا وشكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fatini binti Haizam. تمام وبتجمع. Tajuk kami berkaitan dengan ketaksuban terhadap artis K-pop. Kita orang tengok sebenarnya kita orang ada ternampak konsert Blackpink baru-baru ni yang mereka buat di Kuala Lumpur. Lepas tu kita orang macam kebanyakan konsert ni dia keluar dekat TikTok dan YouTube sebab rakyat Malaysia ramai yang datang konsert tersebut. Jadi macam ada yang macam terlampau macam suka benda tu jadi macam viral lah. Jadi kita orang tu macam nak tengok juga, nak tahu juga. Tapi kita orang tak adalah minat sangat K-pop ni. Cuma kita orang nak tahu apa je sebab dia orang minat K-pop ni sangat macam tu. Sebenarnya K-pop ni sebenarnya mahal kan dari kepada ketaksuban pada seorang artis ataupun kelompok ni. Dan taksub ni sebenarnya tak bagus kan dari kita sebab agama kita sendiri melarang kita taksub pada seseorang. Antara punca remaja taksub terhadap artis K-pop ialah: punca pertama, remaja taksub dengan K-pop ialah setiap lagu K-pop yang didengari dirasakan seronok. Tanpa mereka sedar, setiap unsur lagu dan lirik yang disampaikan mengandungi unsur-unsur menghina Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala. Bang bang bang. Bang bang bang. Nabi Muhammad SAW juga ada bersabda bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Antara punca kedua mengapa remaja taksub dengan K-pop ialah gaya yang dianggap menarik sehingga melanggar syariat Islam. Weh, gayanya diorang ni macam nak try. Macam nak buat juga lah tatu-tatu ni macam lawa je, style, trend. Punca ketiga mengapa remaja obses terhadap artis K-pop ialah terlampau tergila-gilakan lelaki handsome sehingga perkara tersebut menjadi normal dalam kehidupan. Dalam surah An-Nur ayat 30 hingga ayat 31 ada mengatakan, maksudnya katakanlah kepada lelaki beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan peliharalah kemaluan mereka, itu lebih menyucikan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, dan katakanlah kepada wanita beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan peliharalah kemaluan mereka, dan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang biasa, yang bukan aurat. Punca ketiga remaja taksub dengan K-pop adalah disebabkan oleh pengaruh rakan. Aida kau tahu tak dekat KL masa tu ada buat
Apa hukum menghadiri konsert K-pop? Sebab itulah. Dalam dunia ni adalah dia akan replay balik di akhirat. Dalam dunia kita suka makan minum. Akhirat lagi Allah sedia makan minum. Dalam dunia orang suka pakaian. Dalam akhirat syurga ada pakaian. Dalam dunia orang lelaki suka rapuang. Akhirat Tuhan siap bidadari. Dalam dunia orang puang suka pinggang makuk. Ada pinggang makuk dalam syurga. Faham? Dalam dunia kita suka muzik. Dalam syurga ada muzik. Benda yang sama. Nampak? Cuma datang agama dia jaga. Tak mau bagi banyak sangat. Siapa ada semayang. Siapa ada pergi ke Mekah. Sayang ke harta. Tak. Maka gitu juga dengan hiburan. K-pop ni orang Korea. Orang Korea ni dua agama. Satu Kristian. Yang satu lagi Buddha. Tapi kebanyakannya setelah murtad. Maknanya tak ikut agama. Peritingka jadi. Happy go lucky. Jadi dia orang ni happy sungguh. Dia orang mari di sini. Tak salah dia. Dia ingat dekat sini ni budaya macam dia juga. Di Korea ni tak ada masalah. Pakai skirt ke belah nampak punggung ke seluar neleh ke tak ada masalah. Dia jadi macam Jepun dah. Jadi kita yang tukang panggil ni salah. Faham? Dia mana tahu ada adat resang di sini. Kita yang tukang panggil ni lah yang patut kita kerpong. Faham tak? Dia orang panggil mari je lah. Orang suruh joget. Suruh nungging dia macam beruk serkah. Dia ikut je lah. Jadi kita yang tukang panggil. Jadi kalau benda-benda lagu tu memang haram jelas. Itu majlis maksiat. Yang pernah pergi bertaubat kepada Allah. Hiburan over sangat tak boleh. Nak tengok pakai skirt gitu bukan hak kita. Hak kita isteri kita di rumah. Boleh. Sebab tu Nabi kata bila mu jalan, mu tengok orang puan tomelnya, fa'ak jabatka, mengherankan kamu, maka balik kepada isterimu yang halal di rumah. Kita tengok K-pop power pakai skirt gitu goyang. Kita beli skirt kat Pasar Malang. Balik paksa bini kita pakai. Faham tak? Tak ada masalah. Halal tak? Halal pada syarak. Yang meja. Abang ni nak tengok K-pop tapi ustaz tu kata haram pula tak boleh tengok, dosa banyak. Jadi abang beli kat manji tadi dekat Tali Street skirt ni. RM13. Jadi pakai ke bini. Bini kita tak mau pakai, kita kejar dengan anak-anak. Pegang mok, tarik masuk skirt tu. Tengok halal pada syarak. Faham tak? Tu saja cerita dia. Okey, pakai skirt ni. Okey, naik atas washing machine. Pusing. Faham tak? Tak ada masalah. Tu cerita ni pergi tengok benda gitu. Jangan yang over. Ada benda yang haram pada syarak. Jangan melampau batas. Nyanyi over sangat jadi haram. Hiburan jangan sampai mengundang dosa. Terdapat banyak kesan negatif yang akan berlaku sekiranya ketaksuban terhadap artis K-pop ini tidak dikawal. Antara kesan pertama ialah tidak dapat menjaga batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Walaupun jauh beribu batu, namun hatiku tetap padamu. Senyuman mesra, bingkisan rindu dalam kenangan. Wanita dengan artis Korea. Jadi berdasarkan video yang kita lihat sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa maruah wanita akan tercela disebabkan mereka tidak menjaga batas tersebut. Lalu perkara ini akan menyebabkan imej agama Islam akan dipandang serong oleh agama lain. Kerana mereka agama lain akan menganggap agama Islam ini sama saja seperti agama mereka. Dan sedangkan agama Islam ini bukan satu agama yang mulia, dipandang mulia dan unik. Betul dengan pendapat Aida tadi.
ulama ada mengatakan barang siapa yang redha dengan kekafiran, maka mereka merupakan orang yang kafir. Antara kesan kedua ialah seseorang itu akan melewat-lewatkan waktu solat kerana sibuk menonton drama Korea. Terdapat dalil iaitu wala tulku biaidikum ila taluka yang bermaksud janganlah kita mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Antara kesan ketiga sekiranya seseorang itu taksub terhadap artis K-pop ialah mereka boleh menjadi anak yang derhaka. Kesan yang seterusnya ialah seseorang itu akan hilang fokus dan perhatian dalam pembelajaran. Kalau dapat jalan dengan sejauh mungkin best. Antara kesan kelima sekiranya seseorang itu obses terhadap artis K-pop ialah seseorang itu akan sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk membeli barangan berkaitan artis kesayangan. Loceng bunyi setuju mulai, namun hampa bila ku dapati surat lagi dengan mata emas darimu, rada guci. Ada, saya suka kumpul jersey bola, ada kata orang kata haram. Betul tak? Nak jual tak laku sebab letak nama saya di atas belakang jersey tu. Jawabnya tak haram selama mana tidak ada nas yang mengharamkannya. Membazir dua, yang pertama makruh, yang kedua haram. Apa membazir yang haram? Melampau batas. Nak melampau batas. Membazir yang makruh, membazir yang tidak melampau batas. Kita boleh beli seluar harga RM50 seluar jeans. Nak, tapi kita beli yang RM400, dikira membazir di sisi syarak. Tetapi duit kita banyak. Nampak? Walaupun kita beli yang 400, ada yang 40 pun okey dah. Tapi kita tidak lalai daripada sedekah dan sebagainya. Membazir itu adalah makruh sahaja, tidak haram. Membazir yang haram ni macam setengah-setengah golongan jutawan. Kereta 60 buah, nak 40 buah tak naik pun start saja, menunjukkan kehebatan dia. Jam sampai siap dalam almari jam. Ni 120,000, ni 160,000, ni 1.2 juta. Pakai satu tu saja. Jadi kalau kita beli jam RM60, boleh pakai tak lagi? Maka kita beli yang 400, membazir. Tapi membazir itu bukan secara syaitan, kata ulama. Membazir yang makruh saja. Membazir secara syaitan, jam yang kita pakai 1,000 pun okey, tapi beli yang RM60,000, itu membazir saudara syaitan, kerana RM60,000 boleh memberi kehidupan kepada ramai orang miskin. Faham? Berbagai langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah ketaksuban terhadap artis K-pop. Antaranya ialah ibu bapa perlulah menghadkan aktiviti anak-anak. Bagi mencegah kemungkaran tersebut, terbaik
terbagi pada 3 peringkat, iaitu mengubah dengan tangan, mengubah dengan lisan dan mengubah dengan hati. Kita terbagi kepada 3 peringkat, iaitu mengubah dengan tangan, mengubah dengan lisan dan mengubah dengan hati. Pada peringkat pertama, mengubah dengan tangan bermaksud kuasa, kita ada kuasa dan amanah untuk beritahu kepada seseorang itu menggunakan amanah kuasa kita. Bagi peringkat kedua ialah mengubah dengan lisan. Jadi mengubah dengan lisan ini bermaksud kita perlulah menegur rakan kita dengan baik, iaitu menasihati beliau agar tidak terlalu taksub dengan artis K-pop ini. Pada peringkat ketiga pula adalah mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati ini merupakan peringkat yang selemah-lemah iman, kerana kita membenci kemungkaran tersebut. Langkah kedua yang boleh dilaksanakan ialah guru perlulah peka terhadap minat anak-anak agar sentiasa mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Baiklah murid, hari ini kita akan mengenali dengan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam ayat surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru iaitu berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Langkah yang ketiga bagi mengatasi ketaksuban terhadap artis K-pop ialah sentiasa berkawan dengan rakan yang sentiasa menasihati dan saling berfikiran positif. Sebenarnya terdapat hadis yang mengatakan bahawa kita seharusnya bijak dan pandai memilih kawan, kerana kawan merupakan cerminan kepada hidup kita. Dalam hadis ada mengatakan yang bermaksud perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang penjual besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Ini bermaksud sekiranya kita memilih kawan yang memberi manfaat yang baik kepada kita, seharusnya kita akan turut mendapat manfaat tersebut. Dan namun sekiranya kita memilih kawan yang buruk ataupun negatif, sudah pasti akan memberi cerminan negatif juga kepada diri kita. Langkah keempat yang boleh dilaksanakan ialah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Contohnya solat berjemaah di surau atau masjid. Pepatah Arab juga ada mengatakan yang pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Langkah kelima bagi mengatasi masalah ketaksuban terhadap artis K-pop ialah sentiasa mengisi masa lapang dengan bersenam.
Contohnya, jogging pada waktu petang. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام. Baiklah, itu saja perbincangan kami berkenaan dengan ketaksuban terhadap artis K-pop. Jadi berdasarkan perbincangan kami harap dapat memberi manfaat kepada orang lain dan pengajaran kepada semua orang. Terima kasih kepada Ustaz Ijaluddin kerana mendengar perbincangan kami berkaitan dengan ketaksuban terhadap artis K-pop. يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام